Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ أنا بخير الحمد لله. أتمنى لكم الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو وفي هذه الفرصة, pada video kali ini dan pada kesempatan ini, Bonda hendak berkongsi pada anak-anak, terutamanya calon UPKK pada tahun ini, ya, tentang subjek Lughatul Quran lah. Kita nak ulang kaji subjek bahasa Arab atau Lughatul Quran. Kita mula dengan bahagian yang pertama lah. Okey, ini adalah ulang kaji pantas yang anak-anak boleh lihat ulang-ulang, ya. Buka video, boleh lihatlah sambil-sambil kita buat soalan ke ataupun baca nota ke, kan. Sambil-sambil, insya-Allah semoga membantu, ya. Dan anak-anak boleh jadikan rujukan, insya-Allah. Nabda insya-Allah. Tayyib. Sebelum kita pergi jauh, sebelum Bonda kongsikan yang lain, Bonda nak kita go through satu-satu topik dalam silibus Lughatul Quran ni. Okey, dalam subjek Lughatul Quran ni. Okey. Baik. Kita pelajari silibus tahun 3, 4 dan 5 lah. Itu yang akan ditanya dalam peperiksaan. Kemudian, okey, apa yang ada dalam setiap tahun ni, kan? Silibus apa yang ada bagi setiap tahun ni. Okey, bagi tahun 3, kita belajar perkataan-perkataan tu yang kena hafal tu, iaitu al-fawakihu, al-khudrawat, al-hayawanat, lughatul fasli, ada al-a'dad wal-arqam, ya, buah-buahan, sayuran, haiwan, bahasa dalam kelas dan juga nombor. Kemudian masuk tahun 4 kita belajar juga nombor, al-a'dad wal-arqam, ya, ada sambungannya. Kemudian al-ayyam wasyuhur, iaitu hari dan bulan, as-sa'at wal-awqat atau al-awqat bagi jam dan waktu. Kemudian kita jumpa ad-dhamairu, iaitu kata ganti nama diri, kan, ada ismul isyarah, kata tunjuk. Kemudian bila kita masuk tahun ke-5, iaitu tahun 5 lah, okey, ada sambungan bagi ad-dhamair, okey. Kemudian kita belajar adawatul istifham. Ba'da dhalika kita belajar al-jumlah. Al-jumlah ada dua qismain, kan, terbahagi pada dua bahagian. Yang kita belajar tu al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah, iaitu ayat namaan dan juga ayat kerjaan. Okey, dekat sini apa yang Ustazah nak anak-anak ambil perhatian? Okey, satu, dia punya tajuk tu. Tajuk dalam bahasa Arab tu kena tahu. Okey, al-fawakih, al-khudrawat, al-awqat, al-dhamair, kena tahulah ismul isyarah. Dan kena tahulah maksud dia juga. Sebab dia boleh soalan boleh keluar bertanya berkenaan dengan tajuk itu. Contoh, kan, dia bagi gambar binatang, contoh, kan. Kemudian dia tanya kita, dia bukan tanya kita binatang tu, dia tanya kita gambar ini termasuk dalam tajuk apa ataupun dalam bahagian mana. Kan, dia bagi alif ba jim dal, kan, al-fawakih ke, al-khudrawat ke, al-hayawanat ke, al-arqam, macam tu, kan. Kalau haiwan, al-hayawanat lah jawapan dia, macam tu. Jadi kena tahu juga setidak-tidaknya semua topik ni, bahasa Arab dia dan bahasa Melayu dia, maksud dia. Okey, itu. Baik. Yang pertama, al-fawakihu. Okey, ini sekadar ulang kaji pantas. Okey, kita bersama-sama lah membaca setiap perkataan, sambil-sambil tu ingatlah kembali. Okey. Baik, buah-buahan adalah seperti berikut, ya. Ada zaitunun, zaitunun, tamrun, tamrun, tinun, tinun, bittikhun, bittikhun, tembikai, tuffahun, apple, tuffahun, apple, rambutanun atau abu sya'run, rambutan, mishmishun, mishmishun, buah aprikot, burtuqalun, burtuqalun, limau atau oren, durianun, durianun atau abu syaukah, durian, mauzun, mauzun, pisang, rummanun, rummanun, delima, farawilatun atau faraulah, okey, strawberry, ainabun, ainabun, anggur. Baik. Kemudian adalah al-khudrawat atau sayur-sayuran. Okey.
طماطم طماطم باذنجان باذنجان بصل بصل خيار خيار timun زنجبيل زنجبيل halia kurunbun kurunbun kubis jazarun jazarun lobak filfilun filfilun cili thaumun thaumun batatisun batatisun batatis lah. Okey, baik. وبعد ذلك سنطالع عن الحيوانات الأليفة والمفترسة والحشرات. Kemudian kita akan ulang kaji berkenaan dengan haiwan lah. Haiwan ni ada 3. Kalau nampak kat situ ada 3. Al-alifah, kena tahu ni maksud dia. Al-alifah tu adalah haiwan jinak. Al-muftarisah atau al-muftarasah adalah haiwan liar. Al-hasyarat, al-hasyarat serangga. Okey, ada 3 istilah untuk haiwan. Baik, haiwan. Nampak macam banyak tapi kalau biasa baca insya-Allah tiada masalah untuk mengingat. Asadun, asadun singa, ghazalun rusa, ghazalun. Dubbun, dubbun beruang. Namirun, namirun harimau. Jamusun, jamusun kerbau. Dhi'bun, dhi'bun serigala. Thu'banun, thu'banun ular. Filun, filun gajah. Ghanamun, ghanamun kambing. Baqaratun, baqaratun lembu. Namlun, namlun semut. Ba'udatun, ba'udatun nyamuk. Nahlun, nahlun lebah. Usfurun, usfurun burung lah. Okey, baik. Satu yang Ustazah nak ingatkan, satu yang Bonda nak ingatkan adalah, bagi perkataan-perkataan yang mesti dihafal ini, daripada buah-buahan, sayur-sayuran tadi, satu perkara adalah bila menulis jawapan, ejaannya mestilah tepat dan betul. Sebab bahasa Arab, ejaan mesti betul. Kalau dia silap ejaan, dia berubah maknanya. Okey, jadi untuk bahasa Arab, pastikan ejaan anak-anak adalah betul. Contoh kan, asadun, tak ada alif, dia tak ada alif selepas sin. Jadi janganlah letak. Contoh kan, kita eja asadun. Macam tu kan. Ini salah lah. Tak betul kan? Sebab ada tambahan alif dekat situ. Jadi tidak tepat ataupun tidak betul lah. Ejaan yang betul asadun begini. Macam tu. Kena jaga ejaan. Okey? InsyaAllah. Baik. Untuk tips dan cara jawab bagi soalan berkenaan dengan perkataan yang mesti dihafal, bacalah berulang kali bagi setiap perkataan lah. Kemudian hafalkan, ingat. Okey, bila hafal tu kena tulis lah. Nak ingat lagi kuat, kena tulis. Okey, banyakkanlah latihan menjawab soalan begitu supaya ingat dan tasmiklah dengan ibu bapa atau adik-beradik ke dengan kawan-kawan ke kan. Kita kan dah hafal, kita tasmik dengan mereka. Senang kan? Bila kita tasmik tu kita jadi ingat. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya adalah al-ayyam al-ayyam. Okey, al-ayyam fil usbu'. Okey, al-ayyam fil usbu' ataupun hari-hari dalam seminggu. Hari ni pun nampak macam simple hari tetapi ejaan kena betul. Baik, ini adalah hari. Hari dalam bahasa Arab bermula dengan yaumul ahad, yaumul itsnain, yaumul thulatha, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jum'ah, yaumul sabt. Okey, kena ambil perhatian pada yaumul thulatha dengan yaumul arbi'a lah sebab dia lain sikit kan. Jadi kena perhati betul-betul. Kalau nak tulis hari, jangan tulis yaumul selasa. Yaumul selasa macam Jawi tu salah. Okey, dia thulatha ada hamzah di belakang. Okey, tulis ejaan yang betul. Baik, kata kunci bagi tajuk hari ni, dia ada itu. Ada qabla, okey, ada ba'da, ada ams, ada ghadan. Yang bermaksud selepas, sebelum, qabla,
ba'da selepas, ams semalam, ghadan esok. Ni kena ingatlah sebab dia boleh tanya kan. Apakah hari selepas hari Ahad contoh? Mal yaum ba'da yaumul Ahad. Ba'da yaumil Ahad. Macam tu kan. Selepas hari Ahad, hari apa? Macam tu. Okey, ataupun dia akan tanya mal yaum qabla. Qabla pula kan. Yaumil Jumaah contoh. Jadi kita kena jawablah. Okey. Al-yaum yaumul khamis katakan. Ghadan macam tu. Hari ni hari Khamis. Ghadan esok. Itu contoh-contoh soalan lah. Okey, ataupun soalan dia minta kita tulis hari kan, dia kata tuliskan 5 hari. Dalam seminggu kan 5 hari dia nak je. 5 hari saja dia nak, jadi tulislah 5 hari dengan ejaan yang betul. Seterusnya asy-syuhur al-miladiyah wa asy-syuhur al-hijriyah. Asy-syuhur atau bulan ada dua dalam bahasa Arab yang kita pelajari. Asy-syuhur al-miladiyah wa asy-syuhur al-hijriyah, iaitu bulan Masihi dan bulan Hijri. Bagi syuhur al-miladiyah, inilah dia bulan-bulannya. Kita bermula dengan bulan yang pertamalah, iaitu Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuniu, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Macam tu kan, lagu-lagu sikit. Ikut kita lah macam mana kita hafal, tetapi kena hafal dengan ejaan yang betul ya. Bermula daripada Yanair, iaitu bulan 1 sampailah bulan Disember, iaitu bulan 12. Okey, miladi ada 12 bulan lah, samalah juga dengan Hijri pun 12 bulan. Ejaan yang betul kena pastikanlah. Kalau tadi miladiyah atau nama lain dia Masihiyah, ini adalah asy-syuhur al-hijriyah atau al-islamiyah. Asy-syuhur al-islamiyah atau hijriyah ini juga ada 12 bulan yang bermula dengan Muharram kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Okey, ada 12 bulan dari Muharram sampailah Zulhijjah. Kena hafal juga dengan ejaan yang betul lah. Baik. Perkara penting untuk bulan adalah anak-anak kena tahu, kena ingat apakah peristiwa-peristiwa penting yang berlaku bagi bulan miladi dan bulan Hijri. Bulan Hijri. Okey. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan miladi atau syuhur al-miladiyah? Okey, yang pertamanya adalah bidayatud dirasah fi syahri Yanair. Okey. Yanair. Okey. Baik, permulaan sekolah adalah pada bulan Januari. Okey. Kemudian yang kedua ada Aidul Muallimin fi syahri Mayu. Hari guru pada bulan Mayu kan. Aidul Muallimin. Okey. Wa ba'da dhalika Aidul Istiqlal fi syahri Agustus. Okey. Rakam 3, Aidul Istiqlal. Aidul Istiqlal adalah hari kemerdekaan yang berlaku pada Agustus. Wa ba'da dhalik fi sana 12 syahran, iaitu dalam setahun ada 12 bulan. Ini pun kena tahulah. Dia mungkin boleh tanya kan, dalam setahun ada berapa bulan? Contoh kan, kita pun jawablah 12. Okey, dalam setahun ada 12 bulan. Okey, baik. Ini pula adalah peristiwa penting pada bulan Hijri atau Islami. Okey. Rakam 1, Al-Isra' wal Mi'raj fi syahr Rajab. Isra' Mi'raj pada bulan Rajab. Okey, wa ba'da dhalika rakam 2, Maulidur Rasul fi syahr Rabiul Awal. Okey, Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Okey, Maulidur Rasul kita sambut bulan Rabiul Awal. Wa ba'da dhalika shamal muslimuna fi syahr Ramadan. Okey, orang-orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, Ramadan adalah bulan Siyam. As-Siyam nama lain dia. Okey, ada bulan Ramadan. Okey, ataupun apa lagi yang berlaku pada syahr Ramadan? Okey, nuzulul Quran pun sama pada bulan Ramadan. Okey, nuzul Quran. Okey, bulan Ramadan. Wa ba'da dhalika Aidul Fitr fi syahri Aidul Fitr fi syahr Syawal. Okey, Aidil Fitri disambut pada bulan Syawal. Okey, Al-Hajju fi syahr Zulhijjah. Ibadah haji pada bulan Zulhijjah ataupun pada bulan Zulhijjah ni ada lagi satu peristiwa, iaitu peristiwa Aidul Adha kan. Okey, ada dua lah, bulan haji dan juga hari raya haji lah, Aidul Adha.
Okey, ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada bulan Masihi atau Miladi dan bulan Hijri atau Islami. Ya, jadi perhatikan. Dia boleh tanyalah apa yang berlaku pada bulan-bulan ini. Okey, jadi kita boleh tentukan jawapan yang betulnya bila kita tahu. Tayyib, sekarang kita nak belajar ataupun ulang kaji al-arqam wal-a'dad ataupun nombor dan juga bilangan. Apa yang anak-anak perlu tahu? Okey, untuk nombor dan bilangan ada nombor sa, ada nombor belas, kan? Ada nombor puluh dan ratus lah. Okey, baik. Perkara penting adalah yang inilah sa ni. Kita kena hafal daripada wahidun, isnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kena hafal yang ni 1 sampai 10. Okey, kena hafal. Yang asas inilah dia. Sebab nanti bila belajar nombor belas, 10 kan, dia guna je balik nombor itu. Cuma dia tukar sikit-sikit lah, tak banyak dan tak lari pun. Jadi kena hafal yang asas ni dahulu. Okey, pastikan anak-anak hafal. Kemudian ada belas. Okey, belas ni dah masuk 2 digit lah kan. Macam tu kan, 2 digit kan. Ahada asyara, ithna asyara, thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara. Okey, 19. Kemudian ada puluh yang mana 2 digit juga. Okey, puluh, ishrun. Okey, thalathun, 30. Arba'un, 40. Kan sama tu dengan yang asas kan, cuma dia tukar belakang sahaja. Khamsun, sittun, sab'un, thamanun, wa tis'un. 90 dan ratus ada 3 digit tempatnya macam tu. Okey, mi'atun adalah 100. Kena tahulah nombor ni. Ni kena hafal lah. Okey. Baik, kita cubalah. Cuba soalan kan nak bagi nampak. Okey. Untuk nombor yang pertama sekali, bonda nak kita tahu, okey. Bagi angka Arab kan ataupun nombor lah. Letak digit itu sama je. Sama macam kita buat nombor biasa. Contoh kita bagi kan nombor 79. Macam mana nak tulis angka Arab atau nombor Arab? Okey, sama saja letak dia, sama je. Turunkan ke bawah 7. Okey. Ni pun 9. Macam tu. Jadi jawapan dia 79 lah. Macam ni lah kita tulis. Okey, sama juga kalau dia 3 digit. Okey, 125 katakan. Turunkan saja 125. Okey. Macam ni sama. Dia letak digit itu sama. Okey. Jangan terbalik. Sebab dia memang sama macam nombor kita belajar matematik tu. Okey, yang kedua, macam mana kita, kalau dia soalan macam ni kan, dia dah bagi kita perkataan, dia minta kita tukar perkataan itu kepada angka. Okey, yang pertama, apa yang kita kena tahu, ada satu kaedah lah boleh anak-anak cuba atau buat. Okey, iaitulah kita tulis apa yang kita sebut dulu. Maksud kata, apa yang kita sebut dulu itu yang kita tulis. Daripada perkataan tu lah. Okey. Kemudian yang kita kena tahu lagi adalah puluh. Okey, nombor puluh. Kalau dia dah jadi angka, puluh dalam angka, okey, sentiasa di tengah. Maksudnya puluh mesti dekat tengah kalau ditukar jadi angka. Okey, puluh mesti berada di tengah kalau tukar jadi angka. Okey, mari kita cuba. Baik, yang ini. Mi'atun wa khamsata asyar. Tulislah dulu. Mi'atun wa khamsata asyar. Wa khamsata asyar. Macam tu. Kita sebut ni dulu kan. Mi'atun wa khamsata asyar. Kenapa bonda letak khamsah ni dekat hujung? Sebab tengah-tengah mesti puluh. Jadi dia tak boleh di tengah. Kan? Dan dalam perkataan puluhnya di hujung. Tengah ni sa. Yang ini puluh. Okey?
Mi'atun kita buat lagi. Mi'atun wa wahidun wa ishrun. Macam tu. 10 kat tengah. Kalau nombor. Mi'atun wa thalathun. Macam tu. Mi'atun wa thamaniyatun wa thalathun. Mi'atun wa tis'atun wa arba'un. Nampak mudah kan? Kita tulis apa yang kita sebut tu dulu. Tulis je dulu. Contohkan tadi. Mi'atun wa tis'atun wa arba'un. Minta maaf. Wa arba'un. Okey? Macam tu. Okey? 149. Tulis apa yang kita sebut tu dulu. Kemudian pastikan puluh. Puluh tu, kalau dalam bentuk nombor, dia di tengah-tengah. Okey, sa adalah di hujung. Jadi kalau nak tukarkan dari perkataan kepada nombor, okey, sa di hujung, puluh di tengah. Sebab itu bila kita sebut apa yang kita tulis dulu, contohkan mi'atun wa khamsata asyar. Kita kena letak sa di belakang dan puluh di tengah. Macam tu. Okey? Baik. Kalau tadi adalah dari perkataan kepada angka atau nombor, sekarang ni soalan ni daripada nombor kepada perkataan. Okey, macam mana lah nak tukarnya kan? Okey. Baik, dia dah bagi nombor. Contoh yang ini. Kita tukar kepada nak senang tahu dia nombor apa, tukarlah dia kepada angka biasa kan, tak apa. 42 lah ni. Kan? Jadi 42 dalam bahasa Arab ataupun dalam perkataan macam mana kita nak tulis? Okey, caranya begini. Okey, satu yang Bonda boleh kongsikan adalah 42 kan? 42. Bulatkan 2. Kita tulis yang kita bulat tu dulu. Jadi, isnani wa arba'una. Okey. Wa mesti adalah. Kalau 2 digit, wa kena ada. 2 digit, 3 digit, wa mesti letak. Jadi jawapan dia isnani wa arba'una. Cara ni macam tu. Letak kat atas ni 42 bulat 2. Tulis 2 dulu. Tulis yang kita bulat tu dulu. Samalah juga dengan 3 digit. Okey. Kita dah tahu bila 3 digit mesti ada mi'ah. Jadi terus saja tulis mi'ah. Mi'atun. Okey. Kemudian 33 bulat 3. Wa salasatun. Wa salasuna. Macam tu. Okey. Atau kalau dia bagi 100, okey, 46 contoh kan. Macam mana nak buat? Kita dah tahu 3 digit ada mi'ah, maka tulislah mi'atun. Kan? 46. Jadi bulat 6 tu. Kita kena tulis yang kita bulat tu dulu. Wa sittatun. Kan? Wa arba'una. Okey? Jadi macam itulah cara dia. Kan? Kita bulatkan, dan yang kita bulatkan itulah yang kita kena tulis dahulu. Itu salah satu cara lah. Bagi yang mungkin keliru ke, kan? Mungkin dia macam mana nak buat ni, macam tu. Jadi boleh ikut kaedah ini, kaedah bulat-bulatkan ni. Okey? Tulis dulu angka biasa di atas angka Arab tu dan kita bulatkan yang hujung. Jadi itu yang kita kena tulis dahulu, yang hujung itu. Okey, yang sa. Sebab sa letaknya kalau dalam perkataan adalah di tengah. Okey. Baik. Qad intahaina. Okey, insya-Allah kita dah selesailah. Okey, untuk bahagian pertama ni. Okey. Jadi Bonda harap agar anak-anak dapatlah sedikit sebanyak kan, sambil-sambil ulang kaji sendiri tu, sambil-sambil dengar, sambil-sambil tengok kan. Okey. Jadi kita akan sambung part 2 nanti, bahagian 2 insya-Allah. Okey, terima kasih ala husni istima'ikum. Terima kasih kerana sudi mendengar insya-Allah. Okey, sanwasilu ad-dars. Okey. Untuk lain masa, lain video insya-Allah. Okey, hadza faqat minni. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jadda wa jadda, siapa yang berusaha pasti berjaya insya-Allah.